Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jagalah hati kita. Jagalah hati kita. Sebabnya di dalam diri seorang anak Adam itu ada seketul daging. Jika baik daging itu, maka baiklah keadaan diri kita. Ketahuilah bahawa sesungguhnya daging itu merupakan hati. Jika hati kita banyak bersangka buruk kepada orang, jika hati kita senantiasa merasakan kita ini hampir kepada Allah, takut-takut kita akan jadi seperti Azazil, ataupun nama dia yang lebih terkenal, Iblis. Sebelum Nabi Allah Adam AS, baru nak cerita. Sebelum Nabi Allah Adam AS diciptakan menjadi khalifah, ada dua riwayat tentang makan Azazil, kedudukan Azazil. Ada yang beritahu Azazil ini ialah ketua kepada para malaikat, dan ada yang beritahu Iblis ini datangnya daripada api. Jamahir ulama, jamahir ni maksudnya keseluruhan, hampir keseluruhan ulama menekankan ataupun mereka merumuskan bahawa sesungguhnya Iblis itu diciptakan daripada api. Mana mungkin Iblis itu merupakan ketua malaikat, sedangkan malaikat itu diciptakan daripada nur atau cahaya. Mana mungkin Iblis itu merupakan ketua malaikat, sedangkan malaikat itu sifatnya taat kepada perintah Allah, dan Iblis ingkar kepada Tuhannya. Sambung sikit lagi. Apakah perbezaan di antara Nabi dan juga Rasul? Nabi diberikan berisalah untuk diamalkan dirinya sahaja, tanpa ditaklifkan ataupun diwajibkan ke atas diri seorang Nabi itu untuk menyampaikan risalah tersebut. Berbanding dengan Rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Rasul itu risalah untuk diamalkan oleh dirinya, dan ditaklifkan ataupun diwajibkan bagi seorang Rasul itu untuk menyampaikan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya. Sifirnya seperti ini. Seorang Nabi belum tentu seorang Rasul, tetapi seorang Rasul itu pastinya seorang Nabi. Apakah fungsi Nabi dan juga Rasul? Quran merakamkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita mengenal sekarang, kita buka kitab. Kana an-nas ummatan wahidah, fab'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fihi. Dalam surah Al-Baqarah. Manusia itu adalah umat yang satu setelah timbul perselisihan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan para nabi dan rasul itu untuk memberi khabar gembira dan peringatan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bagi tiap-tiap nabi dan rasul itu bersama mereka kitab yang mengandungi kebenaran, untuk memberikan keputusan di antara manusia dengan perkara yang mereka perselisihkan. Dalam arti kata lain yang lebih mudah, Allah Subhanahu wa ta'ala ini amat kasih kepada insan, kepada manusia, kepada Bani Adam. Lalu macam mana Allah nak tunjukkan kasih ini kepada kita? Diutuskan penyelamat ummah, penyelamat kaum manusia dengan dihantarnya Nabi dan Rasul. Tugas Nabi dan Rasul ini yang paling utama ialah mentauhidkan Allah Azza wa Jal dengan kalimah La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah, yang layak diperhambakan diri kita, melainkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jua. Lalu jika ada
Zaman sekarang ni ramai orang mengaku diri mereka Nabi dan Rasul. Bila boleh merawat sikit, jadi Nabi dan Rasul. Bila boleh buat perkara yang magic-magic sikit, jadi Nabi dan Rasul. Ada orang tu, dia baca Yasin, Yasin wal Quran al-Hakim, innaka laminal mursalin. Dia cakap, ka tu ialah engkau, ini dia. Kalau macam tu lah tafsiran dia. Dekat Malaysia ni ada 20 juta orang tolak yang bukan beragama Islam. Ada 5 juta yang baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat. 5 juta itulah Nabi dan Rasul. Dia cakap, dia baca firman lain, setiap Nabi dan Rasul itu diputuskan untuk kaum dia. Dia cakap Nabi Muhammad itu dibangkitkan pada orang Arab, orang Melayu tak ada Rasul, dia pula jadi Rasul. Itu yang kita tangkap tu. Rasul Melayu ni start dengan huruf K. Itu tuan-tuan dia cakap, saya tak cakap. Rasul Kahala, Rasul apa benda, Rasul Dahri tu lain. Dia tu pelik sikit. Dia mengajar kita. Baik. Apa